Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ustazah Siti. Jom belajar Jawi. Jawi yang kita pelajari sekarang adalah Jawi kaedah padanan huruf. Okey? Anak-anak semua sudah mahir ke dalam menghafal padanan huruf Jawi dengan huruf Rumi? Di bawah adalah carta padanan huruf. Di sini Ustazah ingin kongsikan cara mudah untuk kita dapat menguasai dan menulis Jawi. Langkah pertama, kita tentukan suku kata. Suku kata terbahagi kepada dua. Suku kata terbuka. Kedua, suku kata tertutup. Suku kata terbuka mengandungi konsonan dan vokal. Manakala suku kata tertutup mengandungi konsonan, vokal, konsonan. Sekiranya dalam perkataan ada mengandungi suku kata tertutup atau Ustazah akan sebut KVK. Jika V adalah huruf A, hukumnya hendaklah dibuang huruf alif ketika kita menulis Jawi. Yang kedua, apabila KVK mengandungi huruf I. I yang mana satu yang perlu kita buang? I terdapat dua jenis I. I pertama adalah I taling. I yang kedua adalah I pepet. Okey? I taling ataupun I yang bunyi dia A hendaklah dikekalkan huruf ya pada tulisan Jawi. Manakala vokal yang bunyinya I pepet, I yang bunyi A, apabila dia merupakan vokal untuk suku kata tertutup, hukumnya adalah dibuang atau digugurkan huruf ya ketika menulis Jawi. Seterusnya, setelah kita tentukan dia suku kata, kita akan pergi kepada padanan huruf. Langkah kedua adalah padanan huruf. Okey? Langkah ketiga adalah kita tentukan sifat huruf. Sifat huruf terbahagi kepada 3. Okey? Yang pertama, sifat huruf yang bersifat sombong. Yang kedua, pentingkan diri. Yang ketiga, mesra. Okey, huruf yang bersifat sombong adalah huruf hamzah kerana dia tidak boleh bersambung dengan mana-mana huruf. Okey? Sebab tu nama dia sombong. Okey? Seterusnya, huruf yang bersifat penting diri. Kenapa dia dinamakan penting diri? Sebab dia boleh bersambung dengan huruf lain. Maksudnya huruf sebelumnya boleh bersambung dengan huruf-huruf penting diri. Tetapi selepas huruf penting diri, dia tak boleh bersambung dengan huruf lain. Contoh huruf-huruf tu ialah yang pertama huruf alif, huruf dal, huruf zal, ra, zai, waw, v dan ta marbuta. Ta yang bulat ada titik ke atas tu. Itu adalah huruf-huruf yang pentingkan diri. Dia boleh bersambung dengan orang yang huruf lain. Tapi huruf lain tak boleh bersambung selepas hurufnya. Seterusnya, huruf yang bersifat mesra. Ini bagus sebab semua
Duduk depan ke, duduk belakang ke, duduk tengah ke, duduklah di mana-mana. Huruf ni boleh bersambung. Huruf apa? Selain daripada huruf-huruf yang penting diri dan juga huruf yang sombong tadi. Okay. Di sini ada satu contoh yang ingin Ustazah tunjukkan bagaimana kita nak menjawikan. Okay, contohnya kita nak menjawikan perkataan jalan. So, kita tentukan jalan ada berapa suku kata. Okey, ada suku kata yang pertama yang berbunyi ja, suku kata kedua yang bunyinya lan. Okey, ja merupakan suku kata terbuka, lan adalah suku kata tertutup. Suku kata tertutup yang mengandungi huruf alif, hukumnya hendaklah dibuang atau digugurkan huruf alif pada tulisan jawi. So, langkah kedua, kita tentukan padanan huruf. Okey, seperti yang Ustazah ajar tadi. Kita tukar pada padanan huruf. Okey, J sama dengan jim, A sama dengan alif, L sama dengan lam, N sama dengan nun. Langkah ketiga, kita menentukan sifat huruf. Okey, jim dengan alif boleh bersambung tak? Okey, ya, boleh bersambung. Seterusnya kita lihat selepas huruf alif, kita boleh sambung ke tak? Tak boleh kan? Sebab dia adalah huruf penting diri. Jadi dia tak boleh bersambung selepas huruf alif. So, lam akan ditulis berasingan. Lepas tu lam dengan nun boleh bersambung ke tak? Boleh, sebab dua-dua huruf ini adalah huruf mesra. So, jawapan yang tepat adalah jim, alif, lam, nun untuk ejaan jalan. Okey, seterusnya setiap kali anak-anak ingin menjawikan, ada baiknya mengguna cara yang Ustazah ajar tadi, lebih selamat, tepat, insya-Allah betul jawapannya. Okey, selamat mencuba. Okey. Silibus tahun 3 akan bermula dengan tajuk perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dan qaf. K sama dengan qaf. K juga boleh sama dengan kaf. Kata asal bahasa Melayu yang diakhiri dengan konsonan K pada suku kata tertutup hendaklah ditulis dengan huruf qaf dalam ejaan jawi. Manakala kata pinjaman bahasa Inggeris diakhiri dengan suku kata tertutup huruf K, hendaklah ditulis dengan huruf kaf. Okay, di sini Ustazah ada satu contoh untuk kita jawikan perkataan itu. Okey. Perkataan yang Ustazah sediakan kat sini adalah perkataan kata. Okay, seperti biasa sebelum kita menjawikan, jangan sekali-kali menjawikan tanpa menggunakan sifir-sifir ataupun teknik yang Ustazah dah bagi. Iaitu tentukan suku kata, lepas tu pergi kepada padanan huruf. Yang ketiga pula adalah sifat huruf. Okey? Jangan gelojoh. Kerana gelojoh tu bahaya. Okey? Seterusnya kita dah tentukan suku kata pertama, suku kata kedua. Lepas tu dalam suku kata tu kita perlu perhatikan dia suku kata terbuka atau tertutup. Kenapa kita kena perhatikan? Kerana kalau dia adalah suku kata tertutup, dia pasti ada vokal tu yang kita perlu titik beratkan kerana kita akan buang dia. Contohnya vokal A. Okay, vokal A bila kita nak jawikan, kita kena gugurkan dia pada suku kata tertutup. Okay, so dekat sini tak adalah suku kata tertutup, maka A hendaklah digugurkan alif ketika kita menulis jawi. Okay, langkah yang seterusnya adalah untuk padanan huruf. Okay, dekat sini K sama dengan kaf, A sama dengan alif, T sama dengan ta,
K sama dengan huruf apa? K sama dengan kaf ataupun K sama dengan qaf? Ya, sama dengan qaf sebab perkataan katak merupakan kata jati bahasa Melayu. Jadi, K yang berada di akhir suku kata, okey, yang berada dekat sini ni, yang kat belakang sekali. Okey? So dekat sini dia berada di akhir suku kata. Jadi dia sama dengan huruf qaf. Kalau siapa yang tulis kaf tu salah. Ya? So dekat sini dah faham tak kenapa dia kena sama dengan qaf? Sebab dia bahasa Melayu, lepas tu dia berada di akhir suku kata. So, kita pergi kepada sifat huruf. Okey, kaf dengan alif boleh bersambung sebab kaf adalah huruf mesra. Alif tak boleh bersambung dengan ta kerana alif adalah huruf penting diri. Ta dengan qaf boleh bersambung sebab dua-duanya adalah huruf mesra. So, anak-anak boleh faham kenapa K boleh sama dengan qaf. Okey, kalau perhatikan dan juga ambil berat, insya-Allah akan dapat menulis jawi dengan mudah, dengan senang dan cemerlang gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Jumpa lagi.